Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam rancangan Guru dan Pendidikan. Dan minggu ini merupakan minggu yang istimewa kerana pada 16 bulan ini kita akan menyambut Hari Guru, dan kita mengucapkan selamat Hari Guru lah kepada semua guru-guru yang bertugas di seluruh Malaysia ni. Tak kira lah guru di peringkat mana sekalipun itu ya. Dan kalau kita nak melihat guru tu dalam konteksnya lebih luas, mungkin termasuklah pensyarah-pensyarah di universiti. Dan mungkin kalau tak salah kita masukkan jugalah ibu bapa di rumah juga kalau mendidik dan menjadi guru juga, khususnya kepada anak-anak, maka masuk sekali lah tu kan, walaupun ada beberapa orang nanti kata kalau macam tu luas sangat pula, tapi tak apalah, sebab kita nak meraih kan profession perguruan yang rasmi dan yang tak rasmi ni. Kerana letih juga sebenarnya mengajar di rumah pun sangat, jadi selamat Hari Guru lah pada semua, dan kita mengharapkan kerjaya yang dijalankan itu akan sentiasa berkembang dan juga sentiasa bertambah baik dari masa ke semasa, dan akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam kumpulan amal-amal yang salih, insyaAllah, dengan syarat niat kita betul, cara yang kita buat pun betul, insyaAllah itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di akhirat nanti. Jadi Siti, kita nak menyambung lagi perbincangan kita tentang memperkukuh kerangka tauhid ni, asas tauhid dalam pendidikan. Dan ini merupakan bahagian yang ketiga, dan dua bahagian yang lepas kita telah banyak membicarakan tentang intipati tauhid itu sendiri. Kerana kita sebagai seorang Islam sudah pasti tahu dan faham bahawa tauhid ini merupakan asas yang paling kukuh sekali, asas yang paling penting dalam agama kita. Para nabi pun dihantar oleh Allah SWT semuanya dengan risalah dan juga mesej tauhid. Semuanya nak mengajak ke arah mengesahkan Allah Ta'ala, dan juga tunduk dan patuh menyerah diri kepada Tuhan yang satu-satunya Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah semangat tauhid sebenarnya. Dan sudah pasti dalam konteks kenegaraan, tauhid ini harus diterjemahkan juga dalam bentuk pendidikan, kerana pendidikan ini merupakan wahana ataupun wasilah yang paling tersusun untuk kita memastikan seorang itu faham tentang satu-satu perkara. Kita boleh saja pergi ceramah ke, kita boleh pergi ketuk pintu, saya nak cerita tentang tauhid ni kan, tetapi mungkin orang tak buka pintu mungkin orang marah-marah pula kita, apa kacau kami nak nak tidur, kami nak berehat dan lain-lain lagi. Tetapi kita sudah ada sistem untuk memastikan masyarakat itu faham tentang satu-satu perkara. Itulah dinamakan pendidikan. Sistem pendidikan itu merupakan satu sistem yang ada dalam satu-satu negara untuk memastikan bahawa masyarakat itu, terutama sekali di peringkat yang paling asas, memahami perkara-perkara utama, sama ada dalam agama ke, atau dalam konteks kenegaraan ke, atau apa-apa sahaja, telah disistemkan, telah disusun. Caranya iaitu melalui persekolahan, pendidikan dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah kita harus memanfaatkan sepenuh-penuhnya sistem pendidikan ini. Dan dalam konteks kita di Malaysia misalnya, sebuah negara yang mempunyai majoriti umat Islam, dan kita kena ingat dalam rukun negara kita, sememangnya kepercayaan kepada Tuhan itu menjadi salah satu rukun. Jadi tidak ada orang yang boleh menafikan kepentingan agama dalam bernegara ni, dalam konteks Malaysia. Sudah pasti kita mengakui agama ni tidak semestinya agama Islam saja, Siti. Kita ada kepelbagaian agama, dan kita harus raikan dan hormati hak setiap individu untuk mempercayai apa sahaja sistem kepercayaan yang dipegang. Tetapi kita mengambil semangat itulah. Kalau semangat itu semangat kepercayaan kepada Tuhan, maka paling kurang kita harus menganggap bahawa setiap orang yang berada di negara ini, dia mesti paling kurang beragama. Berdasarkan prinsip rukun negara tu, semua percaya kepada Tuhan.
Cuma kemudiannya ada perbezaan di kalangan Tuhan yang mungkin kita percayai dengan Tuhan yang dipercayai oleh agama-agama yang lain. Itu peringkat kedua. Peringkat pertama yang kita nak tekankan ialah kesemuanya harus punya semangat beragama. Dan sudah pasti semangat beragama ini yang paling asasnya ialah ketuhanan, Siti, ya? Dalam Islam, dalam agama-agama lain juga kita yakin mereka juga punya konsep ketuhanan mereka sendiri. Dan oleh kerana itu kalau kita nak bercakap tentang kerangka tauhid ini, dalam konteks sesama orang Islam, sudah pasti yang kita nak kukuhkan itu ialah konsep tauhid, keesaan Tuhan itu yang kita belajar dalam akidah dan lain-lain lagi. Tetapi dalam konteks bernegara, dalam konteks multi racial, pelbagaian agama dan etnik ini, semangat beragama itu yang kita nak bangkitkan, ya. Mungkin itu konteksnya lah. Dan kita juga yakin, Siti, kerana tauhid ini kalau kita kukuhkan, ataupun dalam konteks umum tadi, semangat beragama itu kalau kita perkukuhkan dalam masyarakat, kita yakin masyarakat akan jadi lebih baik. Kita yakin masyarakat akan jadi lebih baik, khususnya dari segi akhlak, dari segi tingkah laku, dari segi pergaulan, dari segi kefahaman, dari segi perasaan antara sesama manusia, itu akan improve, akan menjadi lebih baik. Melainkan orang-orang yang bersifat ekstrim misalnya dalam kefahaman agama, itu kita tak nafikan. Dan itu bukan agama saja, Siti, ya. Ekstrim ni kalau orang yang tak beragama pun, kalau dia ekstrim, dia juga akan membuat perkara-perkara yang melampaui batas. Orang membunuh ni misalnya, bukan atas nama agama saja, ya. Malah lebih ramai orang membunuh bukan atas dasar agama. Atas dasar kepentingan kelompok, atas dasar kepentingan keuangan. Itu yang sebenarnya lebih banyak pembunuhan dan perpecahan antara masyarakat itu berlaku atas dasar itu, bukan atas dasar agama. Atas dasar agama ni, kalau orang yang ekstrim, orang yang salah faham, orang yang menyeleweng daripada pemahaman agama, yang itu yang akan membawa kepada perkara yang tidak baik. Jadi sebab itu kita masih yakin bahawa orang yang beragama itu sudah pasti akan menjelmakan tingkah laku dan akhlak yang lebih baik berbanding dengan orang yang tidak beragama. Itu prinsip yang kita pegang lah. Sebab itu kita tekankan persoalan bahawa aspek-aspek ini harus diperkukuhkan dalam pendidikan. Yang juga menarik, ya, kalau kita tengok falsafah pendidikan negara pun jelas menunjukkan bahawa falsafah pendidikan negara kat Malaysia ni ialah akhirnya untuk melahirkan individu yang seimbang. Seimbang dari segi apa? Dari segi inteleknya, akalnya, dari segi rohaninya, dari segi jiwa, dari segi emosinya, perasaannya, dan dari segi jasmaninya, ya, akal, roh, emosi dan jasmani. Itu ada dalam kita punya falsafah pendidikan negara. Dan kemudiannya disebut berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Itu pun saya rasa jelas bahawa prinsip yang dipegang dalam falsafah pendidikan negara pun ke arah melahirkan orang yang kuat akalnya, kuat jiwanya. Jiwa tu agama lah, ya. Emosi dan jasmaninya berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi dua dah saya bawa bukti. Satu rukun negara, satu lagi falsafah pendidikan negara. Kedua-duanya merupakan kerangka besar dalam kita punya sistem kenegaraan ini, yang meletakkan, menggarisbawahkan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ini sebagai satu prinsip yang penting. Jadi tidak ada excuse lah sebenarnya, tidak ada alasan untuk orang tidak bersungguh-sungguh dalam memperkukuhkan nilai-nilai keagamaan, dan dalam konteks yang kita nak bercakap ini, nilai tauhid itu dalam pendidikan. Jadi kenapa? Kerana dalam falsafah, dalam sistem pun dah jelas mengatakan perkara itu. Malah kalau kita pakai logiknya, Siti, ya, orang yang against religion, orang yang melakukan sesuatu bertentangan dengan agama, itu yang seharusnya apa orang kata, ambil perhatian, dihukum, mungkinlah diambil tindakan, kerana mereka melakukan suatu perkara yang sebenarnya bertentangan dengan falsafah pendidikan negara dan juga rukun negara sendiri.
Dan tauhid ni dia, yang satu yang kita rasa begitu penting sekali, yang harus kita pertekankan dalam sistem pendidikan, kerana sekarang ni kalau kita lihat antara masalah dalam masyarakat kita ialah masalah akhlak. Masalah akhlak. Tak kira lah peringkat mana sekalipun, peringkat rendah, peringkat remaja ke ataupun peringkat dewasa pun begitu juga. Sebab orang selalu nampak akhlak ni orang budak-budak je dia. Orang dewasa dia ada dia punya masalah akhlaknya yang tersendiri. Tapi sudah pasti dia punya cara buat dia tu taklah macam budak perangai kanak-kanak, tetapi kesannya itu sama. Permasalahan akhlak yang ada pada orang dewasa itu juga memberi kesan kepada orang yang lain. Misalnya kalau kes-kes yang berat, Siti, kes pembunuhan, kes rasuah misalnya dalam konteks keuangan, itu semua masalah akhlak tu. Cuma orang tak nampak, orang tak kaitkan direct dengan akhlak, kerana itu dia nampak jenayah. Tapi apa itu jenayah? Jenayah itu adalah bermula dengan masalah hatinya, masalah tingkah lakunya, yang semuanya sikapnya, akhirnya semua berkaitan dengan persoalan akhlak. Dan akhlak ni kalau kita tengok sini, dia asasnya ialah kepercayaan lah, asasnya ialah tauhid lah kalau dalam Islam. Kenapa? Kerana kalau orang yang tidak punya kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan, kepercayaan yang kokoh kepada adanya nilai-nilai yang murni, nilai-nilai yang tinggi, tidak ada kepercayaan yang kokoh tentang adanya hari pembalasan, kan, adanya ganjaran syurga dan neraka, adanya pahala dan dosa, kesemuanya itu dalam tauhid tu, dalam akidah. Tapi kesannya tu akan memberi kesan kepada akhlak. Kesannya akan memberi kesan kepada persoalan tingkah laku. Misalnya orang yang tak percaya kepada Tuhan, dia mungkin tak kisah siapa yang akan perhatikan dia di dunia ini, kan. Dia buat apa sahaja, kerana selagi dia boleh menyembunyikan apa yang dilakukan itu daripada pandangan manusia, daripada pandangan penguasa, daripada pandangan pihak-pihak yang tertentu, maka dia rasa dia selamat, dia rasa yang dilakukan itu tak apa. Sedangkan dalam akidah kita menekankan kepercayaan kepada Tuhan, dia akan memperkukuhkan dari dalam. Jadi tak kira lah ada orang ke tak ada orang, ada polis ke tak ada polis, ada mak ayah ke tak ada mak ayah, dia sendiri akan melakukan perkara yang baik. Kerana dia datang dari dalam. Dia datang dari dalam. Saya selalu bagi perumpamaan macam orang buat pagar rumah. Kita ni buat pagar rumah ada beberapa sebab. Pertamanya, kita yang ada anak, kita tak nak anak kecil kita ke nanti keluar, mungkin kena langgar ke kereta ke dan lain-lain lagi, kena colek ke. Jadi kita buat pagar rumah. Yang keduanya, kita takut benda di luar ni, mencuri ke masuk, dan binatang apa ke masuk dalam rumah, jadi kita buat pagar. Tetapi kalaulah kita pagarkan diri anak-anak kita dengan akidahnya, dengan akhlak yang baiknya, insya-Allah mereka yang dah dididik ini, dia tak ada pagar pun dia tak akan keluar dari rumah, kecuali yang kecil tu lain lah. Yang kecil tu memang dia tak faham lagi, tapi yang katalah yang besar sikit dia faham. Begitu juga kalau masyarakat itu terdidik dengan baik, dengan agama, dengan akhlak, dengan akidah dan tauhid, takkan ada orang yang nak masuk rumah kita, kerana semuanya dah terdidik dengan baik. Dia macam pagar tu macam undang-undang lah, kan. Sekarang ni orang cakap tentang hudud, Siti, tetapi saya rasa yang lebih utama lagi ialah bagaimana kita nak memagarkan diri kita ni, supaya dengan kekuatan itu, di luar itu lebih mudah kerjanya, kan. Undang-undang ada, tapi tak ramai orang yang langgar undang-undang, ini sebab ramai sangat yang langgar undang-undang, kita terpaksa buat undang-undang itu, buat undang-undang ni, tambah akta itu, tambah akta ini, kerana ramai sangat orang yang langgar undang-undang. Tapi kalau kita dapat mendidik masyarakat kita dengan baik, khususnya persoalan tauhid ni, dia melibatkan kepercayaan kita pada benda-benda yang tinggi-tinggi, yang seterusnya akan mengawal diri kita. Kita mungkin tak perlu kawalan dan undang-undang yang banyak. Tapi biasalah fitrah manusia ni, bila adanya nafsu, adanya syaitan dan iblis yang sentiasa menggoda kita, ramailah orang-orang yang melampaui juga batas yang telah diberi, yang telah ditentukan itu. Maka sebab itulah
kita nak tak nak kena bercakap itu ya, tentang mengukuhkan pendidikan yang berasaskan ke agama dan tauhid ni dalam masyarakat kita. Baik, kemudian saya nak bercakap sikit tentang macam mana caranya ya. Sebab nanti ada orang tanya pula, asyik cakap pasal tauhid tu sahaja maknanya saja, tapi macam mana caranya kita nak melaksanakan dalam pendidikan ini? Saya nampak ada dua cara. Ada dua cara yang utama lah. Sebab kita bercakap tentang tauhid ni, mungkin orang akan kata ini untuk orang Islam saja, Siti ya. Tapi saya dah sebut tadi bahawa paling kurang kita nak menghidupkan semangat beragama itu dalam konteks masyarakat yang lebih menyeluruh dan plural ni kan, yang bersifat kepelbagaian ini. Paling kurang kita nak menghidupkan semangat beragama. Paling kurang kita nak menghidupkan perasaan adanya Tuhan yang Maha Tinggi, supaya dengan adanya itu dia akan memberi kesan kepada tingkah laku dan akhlak kita dan lain-lain lagi. Tapi kalau kita bercakap tentang orang Islam sendiri, Siti ya, kita ada kan pendidikan Islam misalnya. Kita ada pendidikan Islam, kita ada pelajaran yang dipanggil pelajaran agama. Sepatutnya untuk konteks orang Islam yang tu kita kena perkukuhkan. Kita itu yang kita kena perkukuhkan. Dan saya yakin benda tu sentiasa berjalan lah dalam konteks Kementerian Pendidikan misalnya, sentiasa mengulang kaji dan melihat semula konten dan juga kurikulum kita ni, bagaimana kita nak memperkukuhkan. Tapi semangatnya itulah nanti ya. Sepatutnya lagi besar cabarannya zaman kita ini, kita punya sistem tu kena lebih kuat lagi, kena lebih kukuh lagi. Dan kita tak boleh berpuas hati dengan misalnya kurikulum yang kita buat 10 tahun atau 20 tahun yang lepas. Dia mesti ada penambahan. Betul. Walaupun agama itu secara dasarnya bendanya tetap ya. Semayang misalnya, mana ada tambahan rakaat kita dari 20 tahun dulu sampai sekarang, tak ada tambah subuh ke zuhur ke, tak ada tambah rakaat. Tetapi kita tak bercakap tu, kita cakap tentang kualiti, kita cakap tentang pendetailan bagaimana kita nak menghayati agama itu dalam konteks zaman kita sekarang ni. Misalnya dalam konteks tauhid, mungkin 20 atau 30 tahun yang lepas cabaran tauhid kita berbeza dengan cabaran tauhid kita sekarang. Dulu disebabkan oleh komunikasi yang terhad, masyarakat tidak mudah untuk berhubung dengan dunia yang luar, maka tak banyaklah cabaran-cabaran pemikiran misalnya, tak banyaklah cabaran-cabaran ajaran-ajaran yang mengelirukan dan menyeleweng dalam masyarakat, dan tidak mudah dia masuk dalam masyarakat kita. Ditambah lagi dengan sistem kekeluargaan yang begitu kuat. Siti ya, dulu anak-anak tu kadang-kadang bapa saudara dia pun berperanan macam ayah dia. Kan nampak kat ujung kampung sana dah kena marah. Tapi yang marah tu bukan bapa dia, tapi buat saudara dia, jiran dia, kenalan ayah dia, semuanya boleh marah seorang anak itu macam dia marah anak sendiri. Betul. Engkau pergi balik kan, nanti aku apa kan. Kita pun rasa takut dan kita pun akan balik rumah walaupun yang marah tu bukan ayah kita. Tapi sekarang ni Siti ya, silap-silap kena saman tu kalau kita marah tak ketahuan, tak tentu pasal. Saya silap, tak semualah, tak semua. Saya rasa masih ada orang yang ada sikap dan semangat begitu, tetapi disebabkan cara hidup yang dah berbeza. Siti ya. Kemudian sistem telekomunikasi yang begitu hebat sekarang ni, orang buka Facebook aja macam-macam dapat ilmu sekarang ni, Siti ya. Ilmu yang baik dan ilmu yang tak baik juga, pengaruh yang baik dan pengaruh yang tidak baik juga. YouTube, internet, Google, semuanya ini merupakan guru-guru baru kita yang dulunya tak ada. Sekarang ni orang ramai belajar daripada Facebook saja, sebab banyak benda yang masuk. Setiap hari ada saja benda yang masuk, tetapi sejauh mana perkara-perkara itu membantu kita dalam memperkukuhkan persoalan akhlak dan kefahaman agama, itu persoalan yang besar gitu ya, masih tak terjawab lagi. Takut banyak yang merosakkan. Banyak yang merosakkan sebab kawalan tak ada. Kawalan tak ada. Sebab itu saya terbaca satu artikel minggu lepas oleh seorang wartawan senior kita. Dia kata media baru ni, media baru maknanya Facebook, Google,
Google, YouTube, Twitter, semua ni, dia ada satu sifat dia panggil anarki. Anarki maknanya dia tidak ada kawalan. Tak ada orang yang boleh kawal dia. Bayangkanlah satu berita yang tak betul disebarkan sini yang bersifat spekulasi ke apa semua, dia akan jadi viral, dia akan tersebar dalam masa beberapa saat saja dia dah jadi juta. Sebab dia akan terus di post disambung, di forward kepada orang lain, dan siapa dia yang nak kawal perkara itu? Tidak ada kawalan. Lebih-lebih lagi dia dah jadi interaktif, dia jadi global. Semua orang boleh dapat dan semua orang boleh jawab dan boleh respon. Jadi sebab itulah sekali fikir dia menakutkan tu, suasana tu menakutkan. Kalau yang tersebar secara begitu laju macam virus itu adalah benda yang baik, kita begitu suka sekali. Tapi bayangkan kalau yang setiap hari itu meracuni masyarakat kita, anak-anak muda kita, ialah benda-benda yang tidak baik. Dan dia berjalan dengan begitu laju sekali. Jadi sudah pastilah mungkin sistem pendidikan pun tak boleh nak counter benda tu, sebab dia belajar agama mungkin 1 jam, 2 jam seminggu, 3 jam seminggu. Tapi benda yang dia belajar daripada perkara-perkara media baru ini, tolak je lah kalau 24 jam, tolak 2 jam tadi, 22 jam lagi dia mungkin bersama-sama dengan media baru. Dia tidur katakanlah hanya 6 jam atau 7 jam, the rest lebihnya itu semuanya dia belajar melalui media baru. Memang tu nak counter balik kan. Jadi macam mana nak counter itu pun saya tahulah, saya pun ada anak juga, dan ada juga pelajar-pelajar dulu, berapa banyak sangat dia boleh ingat kadang-kadang ajaran daripada guru-gurunya itu. Itu belum lagi soal penghayatan dia mungkin hafal, dia mungkin tahu dalam kepalanya, tapi sejauh mana dia menyerapkan benda itu dalam dirinya, dalam pemikirannya. Itu semua benda-benda yang menjadi cabaran baru di zaman kita ini, jadi saya rasa sebab itulah kita harus memperkukuhkan pendidikan Islam itu sendiri dalam diri, dan pendidikan Islam tu bila kita kata secara umum kita merujuk kepada subjek-subjek yang berkaitan dengan subjek-subjek agama lah. Subjek agama ni biasanya dirujuk kepada subjek misalnya akidah, subjek fiqh, subjek akhlak kan. Benda ni dia semuanya ke arah tauhid ni walaupun dia punya level tu berbeza-beza lah. Misalnya kalau akidah tu memang dia direct, dia memang terus mengajar tentang hal-hal tauhid, misal Tuhan, hari akhirat, nabi-nabi kan, para malaikat, kitab-kitab ni kan semua diajar dalam akidah, dan semuanya ke arah memperkukuhkan ikatan kepercayaan kita kepada benda-benda yang tinggi tadi tu, benda-benda yang akan mengikat kita. Jadi dia macam orang belajar akidah ni macam ustazah ni kerja dia mengetatkan tali-tali dalam jiwa pelajar ni, itu yang saya kata tadi. Kalau dia balik nanti dia pergi kelak dengan media sosial tu, dia kerja dia melonggarkan pula kan. Dia buka satu-satu tali tu, tadi dah diikat kuat, ketat oleh guru-guru. Tetapi balik rumah kan mungkin TV, internet apa semua akan melonggarkan. Walaupun saya tak kata semua, ada banyak benda yang baik, dan ramai juga sebenarnya pelajar-pelajar yang mendapat manfaat daripada media baru ni. Tapi macam saya sebut tadi lah, dia anarki, dia tak ada benda yang nak mengawal. Jadi dia bergantung lah Kalau lah suasananya dalam keluarga dia, suasana pelajar-pelajar kawan-kawannya itu merupakan suasana yang tidak baik, yang itu yang kita takutkan. Tapi katalah kalau mak ayah dia sendiri orang yang dah beragama, mak ayahnya sendiri orang yang very strict mengawal anak-anak, kita tak risau yang itu. Tapi kita risau masyarakat kita ni pelbagai, ramai yang mungkin tidak kuat dari segi itu. Baik, itu tentang akidah. Dengan tentang fiqh pun begitu juga. Fiqh ni dia basically dia ajar hukum hakam, cara kita beribadat, cara nak solat, apa yang halal, apa yang haram, apa semua Tetapi itu akhirnya berkait dengan tauhid juga. Kenapa kita solat misalnya? Solat kita ni tidak lain untuk kita buktikan kecintaan dan juga kepercayaan dan keturukan kita kepada Tuhan tadi. Begitu juga dengan subjek akhlak Subjek akhlak pun begitu juga. Subjek akhlak ni pun ke arah nak hasil kesan daripada kepercayaan kita kepada Tuhan tadi. Memanglah orang kata orang tak percaya Tuhan pun baik juga, mereka pun tak buang sampah. Tengok
negara-negara apa yang tak ada beragama lagi bersih pada negara Islam. Itu dari segi pelaksanaan dan penghayatan. Memang kita tak nafikan masyarakat agama ni kadang-kadang nama saja masyarakat beragama tapi dia tak menghayati. Tapi sepatutnya kalau dia menghayati agamanya itu, dia akan baik juga dari segi akhlaknya dan lain-lain lagi. Jadi itu satu aspek Siti berkaitan dengan subjek agama. Okey, baik. Terlintas soalan doktor. Tadi doktor katakan betapa pentingnya asas tauhid itu ataupun kepercayaan itu dikaitkan dalam konteks pendidikan. Kalau kita lihat sekarang kan doktor, dunia hari ni dia macam ikut trend kan. Kalau kita tengok dalam konteks hiburan, kalau musim K-pop satu dunia K-pop. Kalau dalam konteks di Malaysia, kalau lihat dari segi rancangan di TV sekarang ni macam musim semua orang tertarik pada agama. Jadi macam mana kalau bab berkaitan agama ni macam menjadi satu trend. Kalau trend agama semua orang minat. Esok tak tahu pula trend apa pula. Mana dia tak kekal begitu macam ni doktor. Sepatutnya bab agama ni dia kena melampaui trend-trend ni Siti sepatutnya. Tak ada masalah untuk kita mungkin satu ketika kita suka style ini kan, ataupun tetapi itu benda-benda yang luaran saja tapi benda-benda yang asas dalam agama itu dia tak boleh begitu. Misalnya tauhid kita tadi, bila kita kata kita percaya kepada Tuhan, tak bolehlah sampai satu masa ni kita nak percaya pada Tuhan style macam ni, kita nak percaya pada Tuhan style macam tu. Dia tak berubah dari segi itu. Orang kata sekarang ni orang suka berselawat kan, macam-macam rancangan berselawat, selawat itu bagi saya tak ada masalah, kerana itu sekadar kita punya bunga-bunga kepada tauhid kita. Bila kita dah percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Nabi, kepada Rasul, kita nak menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul, jadi kita berselawat. Tapi jangan balik je rancangan berselawat dekat mana-mana stadium tu, tak berselawat langsung kat rumah. Yang itu masalah dia. Yang itu yang Siti sebut tadi, dia jadi musim. Yang itu tak boleh lah. Sepatutnya bila kita balik daripada satu-satu rancangan ataupun program selawat itu, ia mengajar kita supaya kita lakukan benda tu di rumah kita nanti. Kan? Kalau kita pergi Qiyamul Lail perdana ke buat dekat stadium ke apa semua, sepatutnya balik tu nanti kita akan mendapat semangat baru untuk melakukan perkara yang kita buat itu di rumah kita. Sebab benda tu kena berterusan, benda tu kena kekal. Kena hal-hal agama ni merupakan hal-hal yang kekal. Jadi saya rasa itu penting yang Siti sebut tu. Jangan kita sekadar suka kerana orang ramai buat dan dalam bentuknya yang mungkin menghiburkan. Tetapi kita gagal nanti untuk menghayati benda itu ketika kita berseorangan. Sebab akhirnya dengan Tuhan ni kita bersendirian kan, kita bersendirian. Sebab itu Siti kalau kita nak check, kalau kita nak test kekuatan iman kita, kekuatan ikatan kita dengan Tuhan ni, kita cek masa kita berseorangan kita buat ke tidak. Kita seorang-seorang zikir misalnya, memanglah ramai-ramai kalau ada kompang, ada apa semua tu kita seronok nak berzikir. Tapi macam mana kalau kita berseorangan, kita buat ke tidak? Begitu juga ada dengan solatnya, solat-solat sunatnya. Adakah kita solat sunat ni sebab depan mertua ke ataupun depan kawan-kawan nak tunjuk kita apa, kita bersolat? Tetapi macam mana kalau kita bersendirian, kita buat ke tidak? Begitu juga dengan sujud kita. Wah, kalau depan orang kadang-kadang sujud kita kan panjang lagi, lama betul je. Itu mesti bagus tu, alim tu kan. Tapi bila berseorangan, itu buktinya, itu test dia, itu ujiannya Siti sepatutnya masa kita bersendirian itulah kita sujud kita lebih lama lagi berbanding dengan kita sujud yang di luar sana. Jadi saya rasa trend ini dia kadang-kadang dia akan mempengaruhi juga. Jadi kita harus dalam hal-hal agama ni kalau boleh dia trendnya sama. Senang kata trendnya sama. Dia bukan trendy tapi dia sistemnya itu sama. Dan sepatutnya kita perkukuhan ketika kita bersendirian itu dia punya ujian yang paling besar untuk kita memperkukuhkan hal-hal keagamaan kita. Okey, dalam dunia semasa ni kita macam-macam cikgu sekarang kan, cikgu Google kan, Twitter, macam-macam lah kan, Wikipedia dan sebagainya. Kalau macam dulu-dulu orang bertalaki menuntut ilmu memang berdepan dengan guru, apa yang tak faham ke semua dapat jawapan saya terus. Tetapi bila di Google ni bukan semua benda betul kan. Dunia tanpa sepadan. Dan macam mana pula doktor kita nak memperkukuhkan asas tauhid ni dalam cabaran semasa hari ni? Itu pun soalan yang penting juga Siti kerana dalam konteks suasana sekarang ini disebabkan komunikasi juga. Jadi saya rasa komunikasi ni
sistem komunikasi zaman ini dia betul-betul mempengaruhi cara hidup. Cara hidup tu macam dah berubah. Termasuklah tentang hal-hal pendidikan. Kerana macam Siti sebut tadi, sekarang ni dah banyak pendidikan berlaku bukan lagi terus direct dengan guru, tetapi dia melalui medium-medium, melalui komputer, melalui apa semua. Dari satu segi Siti, memanglah nampak cepat ilmu tu sampai, sebab dia punya medium tu banyak, salurannya itu banyak sekali, dan salurannya itu salurannya cepat, begitu cepat sekali. Tapi ilmu ni dia bukan sekadar cepat tak cepat ni dia. Memanglah dia boleh sampai cepat, tetapi ilmu ni benda yang serius. Kita selalu sebut dulu, benda yang satu, dia benda yang daripada Tuhan memberi kefahaman. Yang keduanya, dia something very serious, because dia melibatkan kefahaman, dia melibatkan pemikiran, dia melibatkan perkara yang kita kena dalami, renungi, baru kita boleh faham. Jadi banyaknya lambakan maklumat ni tak semestinya menyebabkan orang lebih faham. Tidak semestinya menyebabkan orang lebih berilmu dalam arti kata yang sebenar. Lagi keliru ada ya. Dan mungkin dia banyak maklumat, tapi maklumatnya itu kadang-kadang tidak sekata, tidak harmoni. Itu yang keliru ni bila maklumat terlampau banyak sampai bertentangan antara satu dengan yang lain. Mana boleh kita berpegang kepada perkara-perkara yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Dia tidak konsisten. Itu bukan satu ciri ilmu. Ciri ilmu ni dia mesti ada keharmonian antara satu fakta dengan satu fakta yang lain. Itu kelebihannya guru ya. Sebab guru ni dia akan sentiasa dapat melihat level peringkat kefahaman seorang pelajar. Bila dia ajar satu, guru tu tahu banyak mana nak bagi. Kalau dos tu lebih sangat macam orang doktor bagi ubat, nanti saya boleh pengsan patient tu, dan boleh mati pun kalau kita terlalu banyak. Yang sesat-sesat tu kadang-kadang sebab dos silap lah tu. Salah dos. Yang keduanya, guru itu dia boleh check balik, dia boleh pastikan balik dengan cara bertanya. Sebab itu kalau ada guru ada depan, senang. Guru akan kata, faham tak apa yang saya sebut tadi? Cuba sebutkan balik. Kan? Jadi guru boleh orang kata apa, menilai, membetulkan dan menilai level kefahaman tu dengan tanya balik. Tapi kalau YouTube, apa yang kita boleh nak tanya siapa? Dia tak interaktif. Dia kata ada yang interaktif pun ada. Betul, ya, ada interaktif pun ada. Tetapi sejauh mana hubungan kita dengan yang memberikan ilmu itu betul-betul dekat, sehingga kita boleh benar-benar memastikan ilmu yang kita sampai itu benar-benar kita faham, dan juga benar-benar berkualiti dari segi nilai ilmunya. Tapi kita tak nafikan ada baiknya juga medium-medium komunikasi ini, tetapi guru itu sendiri punya nilai-nilai yang begitu human, very human sifatnya, kemanusiaan. Dan manusia itulah yang sebenarnya boleh memberikan kita kesan yang lebih mendalam dalam konteks pendidikan ni, ya. Saya nak tambah sikit lagi tentang macam mana kita nak memperkukuhkan nilai tauhid tadi. Tadi kita cakap tentang agama saja, pendidikan agama tadi, ya. Itu saya rasa ramai dah tahu dah, maklum. Tapi tauhid ni dia bukan sekadar boleh dikukuhkan melalui pelajaran-pelajaran agama, tetapi juga pelajaran-pelajaran lain juga ya. Sebab itu dalam sistem pendidikan yang terbaik ialah subjek-subjek agama ni dia secara direct mengajar tentang tauhid, tentang Tuhan dan lain-lain. Tetapi subjek-subjek lain juga ya, yang saya pun tak reti nak istilahkan apa, subjek bukan agama ke, macam sains misalnya. Tapi tak kena, tak betul juga, tak seolah-olah sains tu tak ada kena-mengena dengan agama kan. Tak apalah, kita sebut sajalah dan kita faham sama-sama lah subjek agama yang saya sebut tadi. Tapi subjek bukan agama ni macam subjek sains, subjek sejarah, subjek matematik misalnya kan, bahasa. Ini semua taklah secara direct bercakap tentang agama ya. Tetapi dalam tradisi ilmu Islam, sepatutnya subjek-subjek ni pun dia membantu memperkukuhkan tauhid tadi. Kita bagi contoh. Dia ada kaitan. Contoh macam belajar sains lah. Sains ini kan tidak lain daripada kita sebenarnya belajar ayat-ayat Tuhan. Betul. Kita mempelajari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kita belajar tentang alam fizik misalnya. Fizik kita tengok tentang
pergerakan alam dan juga lain lagi, dan akhirnya kita mengetahui apakah dia sistem-sistem yang berjalan dalam konteks alam sekeliling kita ni. Biologi belajar tentang diri, tentang kehidupan, tentang manusia, tentang binatang dan lain-lain lagi. Dan semuanya ini dalam Islam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia direct tu, hubungannya itu direct kepada tauhid tadi tu. Cuma persoalannya sejauh mana guru-guru, mereka yang mengajar subjek-subjek ini, dia sedar bahawa subjek ini sepatutnya dia boleh menuju kepada tauhid. Betul. Macam ni nak kaitkan. Kalau mereka sendiri tidak dididik, tidak melalui sistem pembelajaran yang rapat antara hubungan tauhid dengan sains dan juga subjek-subjek lain itu, saya ragu mereka mampu untuk merapatkan hubungan itu. Tetapi tak apalah, kita kena berusaha. Pihak yang membuat polisi, pihak Kementerian Pendidikan kena memikirkan hal ini, dan saya yakin sudah ada usaha-usaha itu ke arah itu. Tetapi macam mana kita mempergiatkan lagi, maksudnya bila seorang pelajar itu belajar sejarah pun, dia boleh memperkukuhkan keimanan dia, Siti. Saya teringat bila saya baca kitab-kitab ataupun buku-buku sejarah dulu oleh ulama-ulama Islam, bila mereka menceritakan tentang perjalanan sejarah, perjalanan katakanlah satu tamadun, jadi dia simpulkan benda itu. Dia kata inilah dia sunnah Tuhan. Kan, beginilah Tuhan menjalankan sunnah-sunnahnya. Maknanya sunnatullah ni, misalnya satu kaum itu naik turun kan, kemudian naik kembali. Al-Quran pun sebut watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pusingkan, kami gilirkan di kalangan manusia. Ada kalanya orang tu naik, tamadunnya tinggi, ada kalanya tamadunnya jatuh, dan naik kembali dan lain-lain lagi. Itu merupakan fitrah, itu merupakan sunnatullah, itu merupakan cara bagaimana Allah Ta'ala menciptakan sesuatu. Jadi ada tak, soalan saya Siti, guru-guru sejarah kita disebut benda-benda macam tu, kan? Kalau kan indah kan, kalau dia cakap tentang sejarah apa-apa pun, dia kata inilah cara Tuhan menentukan takdirnya. Jadi pelajar-pelajar tu taklah melihat sejarah tu sebagai macam cerita aja gitu ya. Oh, ni cerita dulu, cerita sejarah, tapi apa kaitannya dengan Tuhan? Memang itu antara cara Tuhan melaksanakan sunnahnya begitu. Jadi kita taklah jauh dengan agama bila kita belajar subjek-subjek sebegitu, sains ke dan lain-lain lagi. Geografi lagi lah belajar tentang batu-batan apa semua, dan indah-indah batu-batu ini. Tapi ada tak guru geografi itu mengatakan bahawa ini merupakan cerminan ataupun bukti kebijaksanaan Tuhan? Tuhan itu antara namanya Hakim. Hakim ni maknanya yang maha bijaksana. Buktinya apa? Lihat batu-batu, lihat macam mana kejadian ais, kejadian salji dan lain-lain lagi. Geografi banyak belajar tentang cuaca dan lain-lain lagi. Jadi itu yang saya maksudkan tadi. Jadi dua peringkat saja bila kita nak bercakap tentang tauhid ni. Satunya peringkat memperkukuhkan subjek agama itu sendiri, subjek pendidikan Islam itu sendiri, yang itu tadi subjek tauhid dan lain-lain lagi. Yang keduanya subjek-subjek yang bukan termasuk dalam keluarga ataupun kategori pendidikan Islam, itu pun kalau boleh diharmonikan. Barulah keseluruhan sistem pendidikan kita ni dia menuju ke jalan yang selari. Dia tak jadi dualisme, dia tak jadi macam bertentangan. Kalau di barat tu disebabkan agama tu dah jadi semacam perkara yang lain daripada kehidupan, dia selalunya dipertentangkan. Sebab itu dalam sistem pendidikan dia tak dimasukkan dalam pendidikan macam sains apa semua, kerana dianggap sebagai dua nilai yang berbeza. Saya ingat dalam Islam sepatutnya tidak berlaku begitu. Walaupun kita di rumah pandai sekali fasih ni speaking, dia kena belajar ilmu orang kata ilmu barat lah tetapi tetap juga boleh dikaitkan dengan tauhid itu sendiri. Sebab tapi indahnya Allah tu menjadikan pelbagai jenis bahasa. Apa bahasa pun Allah faham. Betul. Baik. Dan saya rasa kita bukan menolak semua benda yang berada di barat itu, tapi orang Islam kena bijaksana lah. Kita mempelajari dia punya detail itu daripada barat, macam sains apa semua kan.
architecture ke apa semua, tetapi kita kena pandai nantinya mengambil, memanfaatkan perincian ini untuk kita letakkan dalam kerangka tauhid. Kalau kita belajar engineering ke apa semua kan, tetapi bila kita nak laksanakan dalam konteks kita, dalam masyarakat kita, kita kena ambil kira lah persoalan akhlaknya, persoalan hukum hakamnya kan. Barulah produk kita itu, walaupun dia berkaitan dengan engineering saja, tapi produk kita itu dia selari dengan pandangan alam kita sebagai seorang Islam. Dia tidak menyebabkan keruntuhan nilai-nilai akhlak misalnya. Dia tidak merosakkan masyarakat, misalnya produk-produk yang sekarang ni banyak yang merosakkan kesihatan misalnya, produk-produk yang merosakkan environment kan, yang merosakkan alam sekitar, racun-racun apa semua tu. Sepatutnya seorang yang belajar, yang punya kerangka akidah dan juga tauhid ni, dia tahu macam mana nak membuang nilai-nilai atau benda-benda yang tidak baik itu, tapi mengambil manfaat kepada perkara-perkara yang baik dan disesuaikan dalam konteks masyarakat kita, sebagai masyarakat Islam. Jadi saya rasa benda ni penting bila kita cakap tentang pengukuhan ni. Tapi yang kita boleh cakap ni dari segi dia punya rangka besar lah. Tapi kalau seorang guru misalnya, dia kena faham perkara ini dan dicubalah daya upaya dalam kelas dia ke, dalam pengajarannya ke, sebaik mungkin untuk mengambil kira persoalan ni bila dia mengajar. Dan tidak lupa juga kepada guru-guru tak profesional di rumah ni. Kan, tak profesional bukan apa, sebab dia profesionnya bukan guru, tapi dia mengajar juga, mengajar anak, mengajar ada orang yang dia jaga ke. Ingat, ini juga merupakan sebahagian daripada tugasan mereka. Sebab sama aja kalau kita menjadi sekolah ke, menjadi rumah ke, nilai dan kerangka agama dan tauhid itu tetap penting, tetap sama dan tetap boleh dilaksanakan di mana-mana peringkat sekalipun. Okey, baik Doktor, mungkin sebagai akhirnya apa yang dapat kita simpulkan untuk tajuk ni? Kita bercakap tentang persoalan dah 3 kali kita bercakap tentang memperkukuhkan nilai ataupun kerangka tauhid dalam pendidikan. Pertama, kita terangkan dulu tentang makna tauhid itu sendiri supaya jelas. Kalau cakap saja kerangka tapi tak tahu apa isinya, susah juga nanti Dan hari ini kita lebih tumpu kepada macam mana kita nak sesuaikan tauhid ini dalam kerangka pendidikan itu sendiri. Dan hari ini kita bahagikan kepada dua lah. Satu, sistem pendidikan yang direct kepada pengajian agama, yang itu harus dikukuhkan asas-asasnya dan direlevankan perbincangannya itu dengan suasana semasa kita pada hari ini. Dan yang keduanya, kita bercakap tentang ilmu-ilmu yang tidak secara langsung berkait dengan agama, tetapi kita sebut tadi masih berperanan penting dalam memperkukuhkan kerangka tauhid itu dalam caranya yang tersendirilah. Jadi itulah intipati kita sepanjang 3 rancangan kita bercakap tentang memperkukuhkan tauhid. Kita harap guru-guru kita yang nak merayakan hari guru ni punya semangat barulah untuk bercakap tentang perkara-perkara ini, dan akhirnya kita akan mampu melahirkan satu generasi dan masyarakat yang baik dari segi agamanya dan dari segi akhlaknya, insyaAllah. Saya sesungguhnya ilmu, apalagi kalau ilmu yang dikaitkan dengan ilmu tauhid adalah harta yang paling mahal sekali yang dunia, kan? Baik, terima kasih Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah untuk Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM, berkongsi dengan kita 3 episod sebenarnya para pendengar untuk tajuk